Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli syai'. Bersyukur kita kepada Allah SWT kerana hari ini kita dapat meneruskan lagi lah perkongsian kita berkenaan dengan tamadun Islam. Bila kita sebut tamadun Islam, rata-rata akan membayangkan tamadun Islam ni zaman Nabi, zaman Khulafa' Ar-Rasyidin, dan kemudiannya zaman-zaman berakhir sehingga Khilafah Uthmaniyah. Jadi sebab itu bila cerita tentang tamadun Islam, rata-rata akan bincang itu sahaja. Kebanyakannya begitulah, bukan kata tak ada yang bincang lebih. Tetapi dalam cara perkongsian saya suka melihat tamadun besar yang mana dalam tu semua ada kaitan dengan Islam. Dan sejarah kita ini, sejarah dunia ni tidak ada yang tak berkait dengan Islam. Memang ada kaitannya, dan itu juga sebagai salah satu bukti bahawa Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmat kepada sekalian alam. Maknanya memang mesej Islam itu kena sampai ke seluruh dunia. Dia bukan untuk satu-satu kaum seperti mana agama sebelumnya. Dan sebab itu bila kita melihat apa yang terjadi dalam dunia, kita akan lebih memahami bagaimana watak orang-orang Islam dalam sejarah, apa tindakan mereka. Mana yang baik kita ikuti, mana yang tidak, itu adalah satu pengajaran bagi kita lah. Kerana apa yang kita hari ini mungkin sesalkan terhadap umat Islam, perkara itu pernah berlaku lebih teruk lagi dalam sejarah. Mungkin kita melihat, kita rasa kecewa. Jadi seharusnya tidak ada satu perasaan kecewa tentang apa yang patut terjadi kepada umat Islam, selagi mana kita memahami rupa-rupanya kita pun pernah menjadi satu kuasa besar. Dan kenapa boleh jadi satu kuasa besar yang boleh mempengaruhi satu dunia? Mesti ada kekuatan dan nilainya yang patut kita belajarlah hari ini. Jadi kepada siapa yang mungkin baru saja kali pertama mendengar perkongsian ini, untuk saya maklumkan, kita telah memulakan kuliah kita di PMP ini. Kita mulakan dengan satu bangsa yang cukup terkenal dalam sejarah, bangsa Cina. Kita dah mulakan dengan Cina lah dulu. Kemudian kita bawa keduanya adalah bangsa Turki. Jadi daripada bangsa Cina pergi ke bangsa Turki, dan daripada bangsa Turki sampai sekarang tak habis-habis. Masuk ke Mongol ada kaitannya dengan bangsa Turki. Jadi keadaan ini adalah satu perkara yang mungkin kita tidak didedahkan jika dalam sistem inilah, sistem pembelajaran, sistem pendidikan sekolah dan sebagainya, kita tak didedahkan dengan lebih lanjut lah. Jadi itu adalah usaha kita lah untuk apabila khususnya bila kita dah semakin meningkat usia, makin banyak lagi kita patut memahami lah. Kerana dengan memahami ini nanti, saya yakin insya-Allah tuan-tuan dan puan, dengan kita memahami tentang apa yang terjadi dalam sejarah dunia, kita akan lihat apa yang terjadi hari ini, oh memang ada kaitan dengan yang lepas. Tidak ada yang tak ada kaitan. Dan setiap yang terjadi itu memang Allah takdirkan untuk menatijahkan satu lagi perkara baru mungkin yang kita tak tahu. Wallahu a'lam. Jadi kita dah sebelum ni dah cerita pasal Mamluk di Mesir, dan Mamluk telah berjaya mengalahkan Mongol. Itu yang kita bincangkan sebelum ni. Dan hari ini adalah siri yang seterusnya, tak tahu yang keberapa dah. Tak dikira pula Siri yang seterusnya kita flashback. Kerana Mongol telah menjatuhkan Baghdad dahulu sebelum dia cuba menjatuhkan ataupun menguasai kerajaan di Syam dan kemudiannya Mesir, dan akhirnya mereka kalah. Jadi kejatuhan Baghdad ni, tuan-tuan puan-puan, kita biasa dengar memang dijatuhkan oleh Mongol. Tetapi ada 3 faktor luaran selain daripada faktor dalaman lah.
memang pada waktu itu kerajaan Islam Abbasiyah sudah tidak begitu kuat. Khususnya masuk saja kurun yang ke-10 mereka sudah bergolak. Kepimpinan bertukar-tukar. Kita peperangan antara adik-beradik, keluarga dan sebagainya, itu sudah satu perkara yang melemahkan. Tetapi tambah melemahkan dan memudahkan Baghdad ditawan dalam tempoh 15 hari. Kota Baghdad tu yang sebegitu gah tuan-tuan dan puan, tapi mudah sangat untuk kalah. Kenapa? Kerana ada 3 faktor luaran ini. Faktor luaran ini adalah usaha sama mereka. Yang mana dalam kejatuhan Baghdad itu, inilah 3, boleh kita katakan kelompok, 3 kelompok, iaitu Syiah, tentera salib dan juga Mongol. Dan disebabkan kita baru saja cerita tentang Mamluk menjatuhkan Mongol, kerana Mamluk dan Mongol ni dia sama hebat, sama padan, orang kata. Badan sama sasa, kehebatan berkuda sama, pandai memanah pun lebih kurang juga. Jadi kita teruskan dengan faktor yang pertama, yang Mongol. Saya gunakan Mongol dulu, baru kita ambil yang lain. Ini fasa Abbasiyah ya tuan-tuan dan puan. Abbasiyah ini, dia ada 4 fasa. Kita mulakan dengan fasa yang pertama. Fasa pertama, maksudnya selepas daripada Umayyah, kemudian Abbasiyah. Dan zaman Abbasiyah yang awal, khususnya ketika zaman Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah yang ke-7 ni, dia pro-Parsi, sebab ibu dia orang Parsi. Jadi, dalam kepimpinannya itu banyak menggunakan model dan juga orang-orang Arab dan juga Parsi. Dia bercampur, Arab-Parsi. Dan zaman kegemilangan, tuan-tuan perempuan pun mungkin pernah tahu, zaman kegemilangan ini, zaman kegemilangan di mana kita sebut tentang Darul Hikmah, kan? Kita sebut tentang Baitul Hikmah, perpustakaan, universiti yang hebat, itu di zaman ini. Sekitar antara kurun ke-8 sampai kurun ke-9. Abbasiyah ini lama, daripada 752 sampai 1258. Tetapi keemasan dia hanya di sini je. Selepas daripada itu, mula bergolak dan tidak stabil sehinggalah kepada penghujungnya. Ya. Jadi fasa Abbasiyah ini adalah satu fasa yang very crucial, di mana jumlah Khalifah Abbasiyah daripada awal sehingga 1258 itu 37 orang. Khalifah dia. 37 orang. Kemudian setelah mereka mula berpecah sesama mereka, ini antara konflik fitnah besar dalam sejarah Islam, maka ketika itu munculnya kerajaan Fatimiyah di Mesir. Kerajaan Syiah yang kita pun tahu pada asalnya dia mencabar satu dinasti kecil di Afrika. Dinasti itu adalah di bawah kerajaan Abbasiyah. Jadi akhirnya dia berjaya menguasai bandar Qadah ini di sebelah Afrika, dan kemudian dia mengisytiharkan diri dia sebagai khalifah. Jadi wujudnya Fatimiyah dekat situ. Dan ketika itu apa jadi pada Abbasiyah? Abbasiyah, sekejap. Sebelum tu kita tengok Cordoba. Cordoba pun sedang bangkit. Ketika mana Abbasiyah celaru, kan kita pernah bincang dah, Andalus pun kita dah bincang. Lepas daripada Cina, kita masuk Turki, kita masuk Andalus sedikit, lepas tu pergi Mamluk, kan? Jadi, di Cordoba, kerajaan Islam ini daripada Umayyah. Jadi kalau mungkin ada yang ingat tak ingat tu, maknanya selepas Khalifah Ar-Rashidin yang Khalifah Osman, kemudian Ali, kan? Lepas tu Muawiyah. Muawiyah tu mulalah dinasti yang dipanggil Umayyah. Kemudian selepas Umayyah, baru Abbasiyah. Jadi pergelutan antara Umayyah dan Abbasiyah ini memang kita dengar ceritanya pun menyedihkanlah. Bagaimana mereka berbunuhan sama mereka sehingga waris mereka dapat melarikan diri sampai ke Andalus, Spanyol, Cordoba. Dan ketika mana Abbasiyah tak stable ni, era ni, Cordoba sedang bangkit, Baitul Hikmah yang dulu jadi terkenal sini, popular,
mula beralih arah, masyarakat dunia pergi ke Andalus, pergi ke kerajaan Islam, khususnya kalau penghujungnya adalah kerajaan Cordoba. Ketika itu sains-sains, ilmu matematik, ilmu muzik, ilmu kimia, ilmu geometri dan macam-macam lagi ilmu, seluruh dunia pergi ke universiti di Cordoba. Kisah ini adalah kisah yang tuan-tuan puan-puan boleh cari lagi nanti, antara contoh University of Oxford mengambil model Universiti Islam di Cordoba. Mengambil model Universiti Islam berasaskan konsep wakaf. Jadi sampai sekarang mereka juga mengambil konsep wakaf. Jadi banyak ilmu yang kiranya ketika gemilang, walaupun Abbasiyah sedang mengecil ataupun huru-hara, tetapi Cordoba di bawah Umayyah dapat menyelamatkan dari segi, maksudnya tamadun Islam itu masih lagi kelihatan hebat kerana kemajuan mula berpindah ke Cordoba. Di Fatimiyah pun juga ada, tetapi lebih terkenal di Cordoba. Kemudian Abbasiyah, nanti saya akan tunjukkan peta tuan-tuan puan-puan. Khalifah masih ada, tetapi ada satu lagi kuasa Syiah di tengah telah mengambil alih kawasan kota Baghdad. Dan waktu itu hanyalah Khalifah menjadi boneka, berada di dalam istananya dan berada di bawah pemerintahan Buwaihid. Nah, kemudian muncullah Saljuk. Muncullah Saljuk yang telah berjaya mengalahkan Buwaihid, kerajaan Syiah, dan kemudiannya membentuk suatu kerajaan Islam yang cuba mengekalkan kuasa Abbasiyah. Saljuk tak pernah menyatakan bahawa dia nak jadi khalifah. Dia berbeza dengan Fatimiyah. Fatimiyah, dia mengisytiharkan dirinya khalifah. Maka berlakulah pertentangan pada waktu itu. Tetapi bagi kerajaan Saljuk yang boleh kita katakan ketika itu telah mengatasi kekuasaan Abbasiyah. Tetapi dia tidak mengatakan bahawa dia khalifah. Khalifah tetap khalifah Abbasiyah. Bukan, di Asia Tengah. Nanti kita tengok peta. Dia transisi. Transisi sempat kerajaan Syiah Buwaihid bangkit sekejap, kemudian Saljuk telah menentang balik mereka lah. Kemudian barulah bangsa Arab kembali mengambil Abbasiyah ini, disebabkan oleh Abbasiyah ketika setelah era Saljuk, kemudiannya bangkit mereka yang berada di wilayah Jazirah Arab itu, khususnya ketika mana Ayyubiyah, kita tahu kan Ayyubiyah, yang itu sebenarnya bukan bangsa Arab. Dia bangsa apa? Kurdish, Kurdish, tetapi di situ maknanya masyarakat Arab kemudian bangkit balik. Kerana di Syam dan sebagainya, 1258 Baghdad hancur di bawah tangan Mongol. Kita tengok peta sedikit untuk mudah faham. Saya suka tunjuk peta. Abbasiyah kemuncak dia sekitar tahun 752 adalah sebesar wilayah ini. Maksudnya kita tengok ini masuk ke Iran lah hari ni kan. Iran. Kemudian ini Iraq. Kemudian Jazirah sampai ke Mesir. Ini Mesir lah. Ini Mesir Okey. Era perpecahan yang tadi saya sebutkan. Era perpecahan itu menyebabkan wilayah Abbasiyah hanya tinggal sekecil ini, dan wilayah Ikhshidiyah ini adalah salah seorang Mamluk Turki. Mamluk Turki yang jadi hamba ni. Ingat yang kita cerita Mamluk ni, sejarah yang tak boleh kita lupakan, yang memang kena ingat bahawa seluruh Asia Tengah, majoriti kerajaan-kerajaan mereka menggunakan hamba tentera Turki. Turki bangsa tu. Dan di Mesir yang awal sebelum Mamluk, kerajaan Mamluk tu wujud, adanya satu kita panggil Mamluk lah, Mamluk panglima tentera di kalangan Mamluk di bawah Abbasiyah, yang mana kalau tuan-tuan puan-puan ingat juga, sebelum ni kita kata siapa yang bekalkan hamba tentera untuk Abbasiyah? Siapa yang bekalkan? Mereka daripada kerajaan Samaniyah.
kerajaan Saman ni. Dia yang membekalkan. Dia adalah kerajaan Islam yang kita katakan bernaung lah. Maksudnya dia tidak menentang Abbasiyah, menaung, berbaik dengan Abbasiyah, dan dia membekalkan hamba-hamba Turki, bangsa Turki. Kerana di tempat dia asalnya. Ya, Abbasiyah ni asal orang Arab. Jadi hamba-hamba Turki dihantar kepada Abbasiyah, dan hamba-hamba Turki ini jugalah dalam perbincangan kenapa Abbasiyah ni mudah jatuh, kerana terlampau banyaknya hamba Turki ni. Hamba-hamba tentera Turki. Dan salah seorangnya yang diletakkan di Mesir kemudiannya mengisytiharkan dirinya sebagai penguasa di kawasan Mesir yang dipanggil wali. Nasib dia tak guna nama khalifah, dia guna wali. Jadi dia tak mengambil alih ataupun mengisytiharkan seperti mana Fatimiyah bahawa dia khalifah. Sama juga. Bagi British dia ambil Gurkha di India. Sama juga. Dia hantar sampai ke ni kan, ke tanah Melayu, Singapura. Cerita P. Ramlee pun masuk Gurkha tu. Ambil Gurkha. Yang ni Buaihid, nampak ni? Ada satu kuasa kecil ni, kuning ni. Dia dah muncul. Ini kerajaan Syiah, Buaihid. Nanti Syiah ni kita akan sentuh, bila saya sentuh tentang faktor yang kedua, tentang Syiah. Kita akan tengok Syiah lagi. Seterusnya, tengok Syiah membesar. Jadi wilayah Abbasiyah yang di dalam ini, di mana Baghdad di sini sudah berada ataupun terkepunglah di bawah kekuasaan Buaihid, orang Syiah. Dan khalifah masih lagi Sunni, tetapi khalifah tidak ada kuasa lagi, hanya sekadar menjadi boneka di dalam tu. Dan Ikhsid ini, Ikhsidiyah tadi pun masih ada tetapi tidak berada bersama dengan Buaihid. Muncul Saljuk yang tadi saya tunjuk tu. Saljuk muncul di atas, kita nampak di sini. Saljuk muncul dan wilayah Saljuk makin membesar dan kemudiannya mengambil alih kawasan Buaihid. Buaihid sudah kalah. Kerajaan Syiah tidak ada lagi di sini dan kemudiannya Baghdad berada di bawah Saljuk. Maka Abbasiyah masih lagi diangkat. Dan Fatimiyah tadi saya sebut, nampak Fatimiyah telah ambil kawasan Ikhsid tadi, Ikhsidiyah. Fatimiyah ini adalah mereka yang antara serpihan yang melarikan diri pergi daripada Buaihid tadi, ajaran Ismaili. Nanti kita akan tengok. Dia ada lah, tapi dia tak ada kuasa besar lah. Sebab bila kewujudan Syiah ni sejak daripada awal lagi, dia mengacau semua. Macam kita cerita pasal Saljuk pun, pada penghujung Saljuk nanti, kan dia the Kilbash tu. Kilbash yang the Red Turban. Yang itu dia mengacau, yang sebelum ni kita bincangkan tentang tarekat yang asalnya Sunni, telah mengambil pengaruh Syiah. Dan kemudiannya membentuk kerajaan Syiah pula. Jadi yang itu Syiah memang complicated. Tambah lagi Syiah ni dia ada satu fahaman taqiyah dia. Jadi taqiyah dia tu membuatkan susah untuk kita nak tahu dia ni Syiah ataupun tidak. Dan itu terjadi bukan zaman kita, zaman dulu lagi, zaman ini lagi. Kurun ke-9, 10 dah terjadi. Dan bila susah nak detect, dekat situ dia tambahkan lagi unsur-unsur yang memuja-muja syekh dia dan sebagainya. Mengambil faham imam-imam yang bangkal muncul nanti. Yang akhirnya secara tak langsung memang ada yang terikut, menyebabkan tarikat-tarikat ada yang terseleweng. Yang itu memang terjadi. Kemudian dekat sini, kita dah bincang Ayubiyah. Kita tengok Saljuk sudah mengecil. Kemudian Ayubiyah dan akhirnya jatuhlah Abbasiyah di bawah Mongol. Okey, tuan-tuan puan-puan, hari ini dia akan pening lagi Hari ini dia pening sebab nama-nama Mongol ni memeningkan kita. Bukan nama Saleh ke Ali ke kan. Jadi kita dengar pun kita dah pening dah nama dia. Temujin, Borke, Berke, Ogede, Tolui. Oi, pening tau. Jadi jangan, saya cakap siap-siap kepada tuan-tuan perempuan, kalau rasa pening tu, tak apa. Itu perkara biasa.
Eh? Nama-nama Turki pun sama juga. Jadi tak apa, sebab kita punya tujuan nak memahami situasi tu, bukan nak menghafal. Jadi kalau nak menghafal memang rasa tertekan lah. Tapi untuk memahami itu kena tahu juga nama-nama tu kan. Jadi yang kita nak bercerita sedikit ni hari ni, sebelum kita nak cerita bagaimana Mongol itu dijatuhkan, siapa Mongol ni? Kalau kita lihat, apa yang akan kita bincangkan ini adalah berkisar kawasan ini. Kawasan di mana Baghdad akan ditumpaskan di sini, dan kawasan-kawasan ini melibatkan yang tadi kita kata Saljuk, dan kemudian berakhirnya Saljuk, tinggallah Saljuk di Rom. Nampak ni? Saljuk di Rom ini Oh, lukisan saya tak apa jelas kan? Ni. Saljuk dekat Rom. Tinggal Saljuk ini sahaja. Kemudian Abbasiyah ada sedikit. Muncul kerajaan ni, semua kerajaan bangsa Turk ni. Khawarizmi, Ghurid, Karahan, ini bangsa Turk semua ni. Yang kita tahu memang terkenal betul adalah Saljuk dan juga Osmaniyah. Tapi semua ini adalah pecahan daripada bangsa Turki. Bangsa Turki yang kita bincang sebelum ni. Baik, kita tengok Mongol ni tuan-tuan puan-puan. Ini ketika zaman Genghis Khan. Dia mula mara ke barat dan kemudiannya Genghis Khan mati umur 65 tahun. Diganti dengan anak ketiga. Kenapa anak ketiga? Kenapa bukan anak sulung? Nanti kita akan tengok kenapa cerita dia. Kemudian Mongol membesar. Dan kalau kita lihatlah dari segi sejarah penguasaan dalam politik dunia ni, memang Mongol lah paling besar sekali wilayah dia. Sampai ke Rusia tuan-tuan puan. Jadi kekuasaan mereka ini luar biasa. Dan bagaimana mereka boleh cukup luar biasa? Kerana kebijakan mereka. Satu, dia orang kata bulldoze. Dia tak takut. Tetapi dalam masa yang sama, dia pandai negotiate. Maknanya kalau tak nak bersama saya bunuh. Hancurkan. Kalau bersama dengan saya akan gunakan kamu. Memang dia ambil kepakaran-kepakaran. Kita akan tengok nanti dia akan ambil kepakaran yang banyak daripada Cina, termasuk kepakaran Syiah, kepakaran Kristian, dan kepakaran bangsa-bangsa yang lain untuk bersama dengan dia. Dan mereka memang all out. Sebab mereka takut mati. Sebab kekejaman Mongol ini luar biasa. Dan peluasan mereka di sini 1258, kita tengok kat situ pengakhirannya adalah di Baghdad. Di sini. Dan kemudiannya usaha untuk menakluki Syam dan juga Mesir telah berjaya dikalahkan oleh kuasa selepas Ayyubiyah, iaitu kuasa Mamluk. Yang kita bincangkan sebelum ni. Kerana Mamluk tu wujud daripada hamba Ayub. Ayyubiyah punya hamba, dia bina pula, apabila dia ada kekuasaan, dia bina kuasa dia kat sini, dan buku bertemu ruas, maka perjalanan untuk menawan kawasan ini akhirnya dapat ditentang oleh bangsa Mamluk itu sendiri. Okey. Takdir Allah, maka berpecahlah mereka ini, Mongol. Mereka terpecah kepada 4 wilayah. Satu nama Golden Horde, satu nama White Horde atau Chagatai, satu nama Ilkhanate atau Ilkhan, dan satu lagi di sini kalau ikutkan adalah Yuan. Kerajaan Yuan. Yang ni sebenarnya betul, saya tersilap ni. Ni Golden Horde sebesar ni, jadi terpecah 2 juga nanti. Dekat sini Chagatai, kemudian ada satu lagi Yuan. Kerajaan Yuan Cina. Itu sebab kita kalau dah dengar cerita pasal Cina, kita akan dapat tengok nanti kaitan. Bagaimana pertama sekali yang dia hentam adalah Khawarizmi. Kita akan tengok. Dan Khawarizmi itu, sebahagian mereka yang menyerah diri kepada Mongol, mereka ini dikerahkan, dibawa untuk menjadi pegawai-pegawai besar dekat Cina. Okey. Tuan-tuan dan puan, ini susur galur Genghis Khan. Kita nak kena tahu sikit. Ini Genghis Khan yang kita kenal, nama asal dia Temujin, ayahnya maknya Yesuge.
ayahnya Yesugi, maknya Holun. Okey, ini adalah bangsa Mongol yang berbeza. Kemudiannya yang pertama menjadi Khan adalah Genghis Khan Mongol. Temujin yang menyatukan suku-suku bangsa Mongol, kemudian membina Empire Mongol, dan dialah, kalau kita katakan dalam istilah Islamnya, khalifahnya. Dialah yang dipanggil Maharaja Genghis Khan. Kemudian yang kedua, anak ketiga. Ini anak pertama Jochi, Chagatai, Ogedei dan Tolui. Anak ketiga yang menjadi Maharaja yang kedua. Kemudian anak kepada Ogedei menjadi Maharaja ketiga. Pergi kepada anak kepada Tolui. Tolui dah meninggal awal. Kemudiannya Mongke yang menjadi Maharaja. Kemudian Kublai. Kemudian berpecahlah mereka. Pecahan mereka yang pertama, yang paling awal terpecah adalah daripada keturunan Jochi. Jochi batu. Jochi mati awal 6 bulan selepas Genghis Khan mati. Jochi ni anak pertamanya. Tetapi ada antara sebab kenapa Genghis Khan tidak melantik Jochi, kerana ada fitnah yang berlaku. Orang tak tahu status dia ni anak haram ke anak betul. Disebabkan dia daripada bundiknya ataupun kita katakan hamba Genghis sendiri, daripada anak hambanya, dan kemudiannya dia keluar, perempuan tu keluar daripada istana dan pergi ke satu tempat lain. Tak tahu sama ada kalau dia berbuat zina dengan yang lain dan sebagainya, maka menjadi isulah tentang Jochi. Sebab tu Jochi tak diambil untuk menjadi waris. Dan kemudian dia mati. Jadi batu. Dan ketika batu, ada adik seorang nama Berke. Dah pening dah kan. Berke ni masuk Islam awal. Berke masuk Islam awal dan namanya Barakah. Berke ni di dalam sejarah Mongol antara panglima yang patut diangkat, kerana dialah yang sakit hati bila Baghdad jatuh. Penyebab kepada dia akan melawan Hulaguhan nanti. Kerana Hulaguhan yang menyerang Baghdad atas arahan Mongke. Okey. Jadi mereka lah yang mula-mula terpisah dengan nama Golden Horde. Dan mereka yang pertama. Kemudian keluarga daripada anak yang kedua ini juga membina kuasa mereka sendiri atas nama Chagatai. Kemudian Kublai. Kublai yang berada di sebelah China mendirikan kerajaan Yuan. Dan ini juga punca kepada mereka benar-benar terpecah dan mengisytiharkan kerajaan masing-masing, disebabkan Kublai mengisytiharkan dinastinya sebagai dinasti Yuan, yang mana tuan-tuan perempuan, kita ingat China adalah China. Tetapi China di dalam dinasti besarnya adalah Yuan, adalah dinasti Mongol. Sebab tu dalam sejarah China, dua dinasti ini, Yuan, selepas itu Ming yang mengambil alih, mereka okey. Sebab itu ada orang Cina. Maksudnya orang bangsa Han yang dah masuk Islam banyaknya. Kemudian satu lagi dalam sejarah Cina adalah Qing. Itu bangsa Jurchen. Jadi dua bangsa yang lain yang mengawal Cina dalam sejarah. Yang tu saya tak terfikir pula, tak tanya pula, tak kaji lagi. Tapi kalau sekarang panggil RMB, tapi Yuan memang kita panggil Yuan, kan? Jadi saya tak pasti pula dia punya asal usul tu. Nanti boleh cek balik. Okey. Isteri Tolui, saya bagi sikit teaser dulu. Isteri Tolui, nama dia Segaktani Beki, adalah orang Nestorian Kristian. Dan dia juga berperanan dalam kejatuhan Baghdad untuk kerjasama dengan Kristian. Jadi sebab tu kita melihat kejatuhan Baghdad tu, dia adalah taktikal yang secara plan, secara langsung. Bukan sekadar Mongol sahaja, tapi ada kuasa Syiah di situ,
ada kuasa Kristian dekat situ, dan juga ada nanti satu panglima hebat China daripada China yang merupakan panglima yang pernah menjadi Gubernur Baghdad yang pertama setelah dijatuhkan Baghdad. Kemudian barulah dilantik orang lain. Jadi dia Mongol ni menarik untuk kita tengok. Kemudian ada satu lagi Ilkhanat. Ini Ilkhanat tadi. Ilkhanat saya terlupa nak sebut tadi. Ilhanlah yang cuba menjatuhkan Baghdad atas arahan Mongke. Okey. Siapa? Berke, Golden Horde. Golden Horde. Ya, dia jumpa. Sebab selepas daripada era mereka ni, mereka keturunan Islam. Keturunan Islam. Dan keturunan mereka ini yang menjadi kerajaan-kerajaan di sebelah yang hari ini antaranya Tatarstan. Keturunan dengan nanti saya akan sebut juga. Okey, kaedah pewarisan ni ataupun cara Mongol ni menarik kita tengok. Dia ada sedikit berbeza dengan Turki. Tapi ada jugalah persamaannya. Yang mana bila mana khalifahnya ataupun Khan, Great Khan berkuasa di wilayah ibu kotanya, anak-anak akan diberikan teritori yang dipanggil ulus. Diberikan teritori. Jadi anak yang pertama biasanya dia akan letakkan jauh, iaitu Jochi tadi. Saya suka nak lukis sebab nanti akan sebut banyak kali, memang kita tak ingat punya nama dia. Nama anak-anak ni kan. Okey. Kita ada Genghis Khan. Anak dia yang pertama tadi. Ya? Boleh nampak? Kan tertutup pula sini tak? Okey. Boleh. Jadi kita ada Temujin. Kita ambil daripada Temujin atau Genghis ni. Sebab ini nama-nama yang biasa akan keluar nanti, akan cerita. Kemudian kita ada Jochi, anak pertama. Kita ada Chagatai, anak kedua. Kemudian ketiga kita ada Ogedei. Keempat ada Tolui. Tak clear? Daripada Jodi ni kita ada Batu. Kita ada Berke. Ini antara nama yang famous lah. Jadi dari segi biasa orang akan sebut, ini cucu Genghis Khan. Memang cucu lah. Jadi anak, kalau Jochi ni dia jadi tak terkenal. Kita tak tahu. Piramli tak sebut dalam filem dia. Piramli sebut dekat sini, dekat bawah ni nanti, anak daripada Tolui. Kita pun memang tahu dalam era yang ini aja. Mongke pun kita tak tahu, Kublai kita tahu. Terima kasih kepada Piramli. Kublai Khan, Hulagu Khan dan Arik Boke. Yang Ogedei pun kita tak tahu. Tapi yang ini saya nak cerita guyuk saja. Kemudian Chagatai, dia tak ada seorang pun daripada mereka yang menjadi ini. Dia dah jadi terpisah lebih awal lah. Jadi saya tak ceritalah yang ni. Okey. Boleh nampak abang duduk situ? Okey. Ni. Ni okey. Okey. Jadi setiap kawasan atau tanah jajahan mereka yang besar tadi, mereka panggil sebagai ulus dalam bahasa mereka. Tiap anak diberikan ulus. Jadi anak sulung bila dah berkahwin akan diletakkan di satu kawasan yang paling jauh. Kawasan jajahan paling jauh. Jadi anak pertama Jochi. Jochi dihantar di kawasan ini. Disebut di antara sungai Yenisei dan juga Laut Aral. Ini paling jauh. Ya? Dan sebab antara lain juga ada yang menyatakan antara sebab dia diletakkan jauh kerana isu anak haram tadi. Sama ada status dia itu tak jelas. Jadi yang kedua dekat sedikit iaitu yang Chagatai tadi di antara Kashgar. Tuan-tuan perempuan pernah dengar nama Kashgar? Kashgar hingga ke Mawara'an Nahar nama tempat itu ataupun yang dipanggil sebagai sungai antara dua sungai, Sir Darya dan juga Amu Darya. Ini adalah kawasan yang tuan-tuan perempuan hari ini
yang kata bergolak nama Xinjiang, Kashgar adalah salah satu kota di dalam Xinjiang. Orang Uyghur di China. Ini kawasan dia. Ini kawasan dia. Xinjiang kan? Okey. Anaknya yang ketiga, dia bagi sebelah barat Mongolia. Namanya Ogedei. Ya? Ogedei diberikan di kawasan ini dan anak bongsu biasanya duduk dengan bapaknya lah. Anak bongsu duduk dengan Genghis Khan, iaitu di dekat dengan Tolui. Dekat dengan bapaknya, di ibu kotanya nama Karakorum. Ini ibu kotanya. Pernah pergi, siapa-siapa pernah pergi Mongolia? Belum Ulaanbaatar. Saya pun belum lagi. Jadi di sini dan anaknya yang terakhir duduknya di sini. Kita lihat, Ilkhan ini siapa yang duduk? Tidak. Asalnya mereka diberikan ulus yang hanya di kawasan ini. Bila mana berlaku satu pergelutan adik-beradik di sini, nanti baru kita tengok salah seorang daripada mereka, Hulagu, diminta untuk berada di sini dan cuba menjatuhkan Baghdad. Tapi sebelum tu tuan-tuan dan puan, dijatuhkan Syiah dulu. Macam saya sebutkan tadi, taktiknya jatuh, kau nak bersama aku atau kau nak melawan. Bersama, dan daripada situlah dia dapat maklumat-maklumat tentang Baghdad. Dan di dalam kerajaan Abbasiyah itu ada penasihat yang orang Syiah. Jadi penasihat itu jugalah yang antara lain yang membantu pada kejatuhan Baghdad. Okey. Kita tambah sedikit ilmu kita dari segi istilah Khan. Sebab kita sekarang dah ada Shah Rukh Khan. Kita dah ada Salman Khan. Mana datang orang India ni ada Khan? Jadi cerita Khan ini adalah cerita orang Malaysia pun dah ada nama Khan. Memang ada lah kan. Abang ada keturunan Khan? Tak ada. Khan ini nama bukan milik Mongol. Adalah satu tradisi sejak pada zaman Roran ini atau Goktuk yang lebih awal lagi. Bangsa Turki awal lagi. Bangsa-bangsa suku di sebelah tengah, sebelah Asia Tengah yang menggunakan istilah Khan atau Khagan yang merujuk kepada Maharaja atau Maharaja Empire. Kalau dia perempuan, dipanggil Khatun. Jadi perasan tak nama ni juga diguna dalam bangsa Turki? Dalam cerita-cerita Turki, nama-nama Hatun tu pun juga biasa kan? Okey. Kalau yang kecil sedikit, dipanggil Ilhan. Sebab tu dia jadi Ilhanate tadi. Kawasan wilayah Ulus oleh Hulagu tu dia panggil Ilhan. Kerana Il tu kecil lah. Maknanya macam raja kecil sikit lah. Jadi Khan, Maharaja. Jadi yang ini raja lah dalam istilah kita. Apabila Saljuk berkuasa, Saljuk mengekalkan nama tu. Tetapi Saljuk mengambil nama Arab juga untuk membezakan Maharaja, Raja dipanggil Malik, Putera Raja dipanggil Amir. Nampak? Jadi istilah Khan itu, jangan kita rasa kalut Genghis Khan ni, apa kaitannya dengan Salman Khan, Shah Rukh Khan. Nanti kita akan tahu memang ada kaitan. Sebab nanti bila munculnya Kesultanan Delhi, datangnya juga daripada Khan. Maksudnya datang daripada Turko-Mongol. Dah mix. Kemudian nanti dia kalah, muncul pula Mughal juga mengekalkan nama-nama Khan. Di India tu. Jadi yang nama-nama Bollywood yang Khan-Khan ni juga datangnya dari sebelah keturunan yang sama. Sebab tu banyak yang kalau kita tengok betul-betul mereka nama Khan ini Islam. Mereka Islam. Mana kan? Pakistan. Jadi itulah wilayah mereka. Ini gambar peta lakaran dalam sekitar tahun 1271. Bagaimana Mongke mati. Yang ini kita kata yang keempat. Ini yang pertama jadi Maharaja. Kedua Ogedei, ketiga Guyuk, keempat Mongke, kelima Kublai. Kublai ni dah dinasti Yuan. Habis daripada tu dah habis dah. Mereka dia tak sempat jadi. Jadi berakhir dengan Yuan. Maknanya berakhir dengan dinasti Cina saja, Mongol. Dan kemudiannya kuasa mereka menyebabkan konflik sampai hari inilah.
Mongolia dipanggil Inner Mongolia yang berada dalam China dengan Mongolia. Jadi sempadan tu memang menjadi isu sampai hari ini. Jadi kalau kita bila dah faham ni, kita nampak rupanya memang berkait. Apa yang jadi hari ini, konflik apa pun yang terjadi hari ini, kena tengok balik belakang. Kena tengok balik sejarah. Jangan terlampau kita merasa sentimental, mengambil sentimen-sentimen tu. Maksudnya kadang-kadang setengah yang nak cuba mengapi-apikan ni, dia mengambil sentimen kita orang Islam. Jadi kita kena mempertahankan. Memang betul kita perlu tahankan, tapi fahamlah dulu juga tentang faktor yang dipanggil geopolitik. Keadaan tu, apa yang terjadi, kenapa jadi macam tu. Yang Uyghur yang kita sebut-sebut tentang Uyghur pun, kalau dibalik, kalau kita tengok yang hari ni cerita Uyghur ni, kalau kita cerita, minta maaf lah saya kata, mungkin ada orang kata, Suhail ni apa ni? Macam tak nak mempertahankan orang Uyghur. Bukan soal itu. Kalau kita melihat pada sejarah, kita nak tengok Uyghur ni siapa? Uyghur ni bangsa Turk. Dan memang dia masuk Islam pun dalam kurun ke-15. Sebelum dia beragama Islam, dia pun dalam agama yang pelbagai. Tengri dan kemudiannya Buddha dan sebagainya. Dan antara lain, yang awal ketika mana Mongol sedang meluaskan kuasa pada permulaannya di kawasan mereka, mereka sudah pun mengambil bangsa Uyghur dan mengambil mereka menjadi askar-askarnya, termasuklah mengambil tulisan Uyghur menjadi tulisan rasmi Mongolia sampai hari ini. Tulisan itu adalah asal daripada tulisan Uyghur Buddha. Jadi cerita demi cerita akhirnya sampailah ke dalam kurun yang ke-20, konflik di kawasan Xinjiang ini adalah konflik politik. Walaupun memang betul ada isu Islam dan bukan Islam, tetapi dia lebih kepada konflik politik yang tak berakhir. Sejak daripada zaman berzaman yang kita kena differentiate dua perkara. Maknanya agama betul, Islam, bukan atas sebab Islam semata-mata mereka ditindas, tetapi ada isu politik yang lain. Itu kita tak bahaslah hari ini. Termasuk pula tadi. Okey. Daripada Karakorum, apabila dinasti Yuan di bawah Mongke telah mengisytihar, waktu itu dia baru saja tukar saja kepada ibu negaranya yang namanya Dadu. Tuan pernah dengar nama Dadu? Peking pernah dengar lah. Jadi inilah Beijing hari ini. Yang mengubah ibu kota daripada Karakorum itu pergi ke Beijing adalah bangsa Mongol ni. Di bawah, khususnya selepas itu di bawah Kublai lah. Jadi Mongke yang awal, kemudiannya dia bangkit di zaman Kublai. Kerajaan Yuan ini bangkit zaman Kublai, dan zaman Yuan ini juga memberi ruang banyak orang Islam. Sebab tu saya suka tengok sejarah ni, sebab bila mana mereka telah menjarah dan askar-askar mereka datang pada kerajaan-kerajaan Islam sebelum ini, kerajaan kecil, bangsa Turki dan sebagainya, mereka bawa mereka tu menjadi gubernur-gubernur pada waktu ni. Dan gubernur-gubernur itu pula kemudiannya taat setia kepada kerajaan bukan Islam. Jadi dari segi fiqah menarik untuk kita bincangkan, tapi kita bincang dengan ustaz fiqah kita lah. Okey. Baik tuan-tuan dan puan, ini adalah populasi Islam sedunia yang kalau kita lihat sejarah yang tadi kita ceritakan, termasuklah dalam era Mongol, Allah takdirkan berlakunya kita umat Islam diserang oleh Mongol, tetapi akibatnya menyebabkan banyak bangsa di sebelah tengah ini, termasuk bangsa Mongol dan juga bangsa Turki akhirnya masuk Islam. Penyebab kepada kita melihat Asia Tengah ini adalah sejarah penting. Sejarah penting. Yang ini kita tahu ketika mana zaman awal sebelum itu, Afrika dan sebagainya sudah masuk Islam lebih awal. Cuma uniknya dekat sini kita terpisah. Kita alam Melayu ni terpisah. Yang lain ini dia memang bertemu kerana peperangan dan sebagainya dan juga laluan sutera. Tetapi bagaimana di sini kita boleh dapat Islam sedangkan di tempat lain, di India pun ada Islam, tetapi secara majoritinya banyak di alam Melayu menerima Islam. Yang itu tak tahulah bab yang keberapa kita akan bincangkan.
Ini tahun 2010 punya. 2010. Jadi perkembangan melibatkan alam Melayu tak boleh kita tolak. Banyaknya Islam itu berkembang lebih kepada sebab perdagangan. Jadi bisnes adalah laluan utama dakwah juga. Kerana kita tak berperang. Kita masuk Islam bukan berperang di sini. Berbanding di tempat lain, peperangan banyak berlaku. Tapi di sini tidak. Di alam Melayu. Dan dari mana kita datang Islam ada banyak fasa. Nanti kita akan masuk dalam, tak tahulah, 2 tahun lagi ke bilakah kita akan bincang. Okey, baik. Sinopsis je dulu Betul. Rahmat Allah, rahmat Islam tu memang kepada seluruh dunia lah. Memang seluruh dunia. Saya bagi sikit je lah antara intro awal. Bagaimana alam Melayu yang begitu kuat sebelum itu dengan Buddha dan juga Hindu. Mereka sebenarnya tidaklah menerima Buddha Hindu itu secara total. Kerana mereka mempercayai kepada satu fahaman kuno mereka bahawa adanya Sang Hyang Tunggal. Pernah dengar kan? Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal itulah yang disebut sebagai suatu kuasa yang tunggal, yang esa. Tapi dia tak tahu apa dia. Jadi ini antara perbincangan dia lah, Sang Hyang Tunggal. Jadi Hyang ini dimaksudkan satu Tuhan lah. Sebab itu kemudiannya dalam bahasa kita dipanggil sembahyang. Bahasa awal Melayu dalam bahasa kuno kita, dalam bahasa Sanskrit kita dulu dalam Jawa selalu bincang hal ni. Sang Hyang Tunggal. Jadi bila bahasa Melayu itu kemudiannya mengambil perkataan sembahyang. Hyang itu yang Tuhan itu. Sebab itu bila datang Islam mudah untuk diterima kerana faham dia adalah faham yang ada kuasa tunggal. Bukan banyak. Tenggerism. Lebih kurang, dia lebih kurang. Sebab tu macam Tenggerism, dia pun ada percaya macam tu, cuma dia bertukar-tukar. Hari ni matahari lah kot. Nanti bulan. Tapi bagi dia ada satu kuasa tunggal. Jadi perbincangan tu kita mungkin bincang lain lah. Bincang di luar kelas ke. Okay. Adakah Mongol itu Tatar? Saya tak tahu. Tak pasti. Okay. Mongol adakah ia Tatar? Kalau ingat dalam kelas kita yang sebelum ni, Turki pun dipanggil Tatar. Antara sejarawan Islam menuliskan Tatar adalah bangsa Turki. Ada sejarawan Islam juga yang menulis atas nama Mongol itu adalah juga Turki. Jadi dekat situ yang saya pernah sebut dia jadi keliru. Adakah mana satu Mongol, mana satu Turki? Dan sejarah itu agak susah untuk kita differentiate kerana mereka punya asimilasi sudah begitu rapat sangat. Sebab tu bila saya sebut dulu yang pasal hadis Ya'juj Ma'juj itu, ciri-ciri mereka pun lebih kurang sama antara dua bangsa ni. Sisi Turki ke Mongol. Sebab tu bila, kalau sekarang dah tak jumpalah yang the pure, susahlah nak jumpa the pure. Mana-mana kita pun nak dapat pure DNA tu memang mix up lah, dah mix up. Jadi bagi Mongol, adakah mereka itu Tatar? Ini gambar ni tuan-tuan, ni batu ni adalah batu betul tau. Batu bersurat yang masih wujud, yang dipanggil sebagai Kultigin, bangsa dengan tulisan kuno Turki, Göktürk tadi yang saya sebut, Göktürk, kurun ke-8. Dekat sini, tertulis dekat situ, dia tulis Oghuz Tatar dan juga Dokuz Tatar adalah bangsa Turki. Jadi dengan istilah Tatar itu adalah salah satu daripada bangsa Turki, bukannya Mongol. Mahmud Kashgari, ini yang Kashgari ni, dia mention kat dalam ni, dalam macam ensiklopedianya, bahawa Tatar adalah among the nomadic people are Komul.
mereka juga tahu Turkic, dan mereka ada lagi bangsa Kai, Yabaku, Tatar, Basmil. Mereka ni juga ada bahasa mereka sendiri, tetapi mereka juga tahu Turki. Jadi bagi Kashgar, Kashgar tak sebut bahawa mereka ni adakah dia bangsa Turki ataupun tidak. Cuma saya sebutkan hal ini sebab apa tuan-tuan dan puan? Sebab dalam catatan Eropah, pada kurun yang ke-13 begitu, mereka sebut Tatar tu Mongol. Sedangkan dah jadi confusion kat situ. Sebenarnya Tatar itu adalah salah satu bangsa yang kita tengok dekat dalam selepas ni saya tunjuk, yang itu adalah salah satu daripada bangsa-bangsa Turki. Suku bangsa Turki. Dalam catatan Cina, Songshu ni, Xiongnu adalah satu empire yang pernah kacau ganggu laluan sutera. Ini tahun berapa tuan-tuan? Tahun sekitar tahun 402. Awal lagi. Memang sangat awal, di mana ada dah hubungan Rom dengan Cina. Dan perjalanan waktu tu, tuan-tuan pernah dengar tak cerita bagaimana dekat Cina mereka ekspor sutera ke Rom dan harganya begitu mahal di Rom. Tetapi apabila delegasi Rom datang ke Cina, melihat pakaian sutera itu dipakai oleh orang biasa, semua orang pakai. Dia eksklusif dekat Rom, jadi harga mahal. Dan apa yang terjadi ketika itu, Xiongnu tahu trade sutera ni memang trade yang mahal. Maka Xiongnu telah tahan karavan-karavan yang nak dibawa ke Rom. Dan dia minta sedikit upah dan bayaran pampasan sebelum dilepaskan. Jadi Xiongnu ini antara yang juga disebut sebagai salah satu daripada bangsa Turki. Jadi dalam catatan Cina, dalam zaman ini adalah zaman Han. Kalau tuan-tuan tengok ni Han. Han ni empire Cina pure lah. Kalau kita kata Cina yang betul-betul pure adalah Han. Sampai hari ini kalau kita, orang dekat sini pun dia akan sebut kalau saya bangsa Han, orang Han. Dia pure, dia tak dicampur. Memang ada di kalangan mereka kerana kekuatan mereka yang duduk di dalam ni. Sebab empire mereka ada kawasan yang memang tak pernah dijarah, yang tak pernah ada kuasa luar masuk. Hanya pertukaran kepimpinan je, tapi masyarakat komuniti memang komuniti Han. Dan bila dia masuk Islam, walaupun dia Han, tu yang kita pergi kat Cina, kita tengok muka Cina, tak tahu di Islam ke tak Islam. Hanya pakai kopiah, baru kita tahu di Islam. Dia pergi masjid, kita tahu di Islam. Sebab mereka adalah Han. Dia tak campur dengan, kalau dia campur je dengan Turki, dia jadilah bangsa yang muka macam Uyghur. Kalau dia bercampur je dengan sebelah selatan, muka-muka dia mata dah tak sepet. Jadi kalau yang betul-betul tu dia panggil Han, bila masuk Islam dia panggil Hui. Jadi Hui. Tak, bangsa sebenarnya tak bertukar, tapi disebabkan kerajaan pada waktu tu nak membezakan panggilan dia tu. Bangsa dia sebenarnya dia Han. Tetapi Han sendiri dia rasa sepatutnya bangsa dia tak masuk agama lain. Dia tak ada, jadi dia gunakan nama Hui. Hui. Dan asal-asalnya sebenarnya Hui itu dia nak merujuk kepada nama, ada perbincangan dia panggil Hui. Hui itu adalah orang-orang yang dirujuk adalah orang Uyghur asalnya. Jadi bila semua masuk Islam, dia tengok semua macam Uyghur, dia panggil Hui je lah. Hui akhirnya jadi Hui. Jadi orang Islam hari ni pun panggil Hui lah. Tapi dalam Cina sekarang ni, suku Cina, Islam tu bukan Hui saja, dia ada sekitar 12 rasanya. Suku-suku tu. Dan suku-suku tu antaranya suku Tatar, suku Uzbek, suku yang semua tu ada negaranya, Uzbekistan, Tatarstan, ya. Yang itu semua adalah serpihan daripada bangsa Turki. Han, selepas daripada itu, dinasti Song. Sebelum kemudiannya ada dinasti Yuan. Dalam catatan dinasti Song, dalam catatan mereka ini, Cina ni alhamdulillah lah, dia punya pemeliharaan rekod sejarah tu kuat. Jadi antaranya adalah apa yang ditulis zaman dinasti Song. Dia menyebut perkataan ni Ta-Tan atau Tan-Tan. Dua perkataan ini menyebut federasi 8 puak bangsa apa ni? Bangsa Turki, dan ini juga bangsa Turki. Atau bahasa dia lah, dalam bahasa dia. Jadi Empire Xiongnu
sejak sebelum Masihi sampai 91. Kemudian Empire Rouran. Ini yang tadi kita kata Empire ini sudah mula menyebut nama Khan, menggunakan nama Khan tadi. Kemudian barulah Göktürk yang membawa nama Turki yang pertama dalam sejarah, yang menggunakan ada nama Turk. Siapa boleh agak apakah gambar yang saya tunjukkan ni? Great Wall of China. Apa guna Great Wall of China? Dia untuk protect daripada Xiongnu tadi. Antara yang awal. Apabila berlakunya gangguan dalam jalan perdagangan mereka, maka mereka buat halangan. Dan Great Wall of China, kalau kita tengok dekat sini, dia bukan dibina dalam satu zaman, banyak zaman. Ya? Dan antaranya yang paling awal adalah Great Wall of Qin dan Han. Ini awal. Ini zaman di mana ada Xiongnu tadi. To resist invasion from nomadic tribes and other states. Jadi tribes yang ada pada waktu itu, kalau di sebelah utara adalah tribes Mongol. Di sebelah barat ini adalah tribes Turki. Jadi di antara dua tu yang kadang-kadang kita jadi confused. Ini bangsa mana? Di nomadic kan sentiasa bergerak. Jadi di sini zaman Han dia sebut yang dia lawan adalah Tatar. Dan Tatar yang dimasukkan adalah Mongol di sini. Jadi Cina mengistilahkan Tatar itu adalah bangsa Mongol. Sama seperti Eropah, malah Cina meletakkan pula nama 3 jenis Tatar. Tatar putih, Tatar hitam, Tatar nomad. Dan macam Piramli pergi menghadap dengan tok guru dia. Jin putih, jin hitam. Kita tak tahu, Allah alam Piramli tahu cerita ni. Betul, saya agak banyak perkara tentang Piramli ni menarik kalau kita baca. Sebab seolah-olah dia ni mengkaji. Dia tahu sejarah. Tapi dibuatkan dalam bentuk jenaka, cerita. Kan? Jadi, Mongol yang kita cerita Genghis Khan, datangnya daripada Tatar hitam. Tatar hitam ini adalah Tatar yang dikatakan dalam kategori tidak begitu nomad dan tidak begitu bertamadun. Dia di tengah-tengah, sederhana. Yang paling bertamadun Tatar putih. Maknanya dia ni tak banyak sangat bergerak dan dia sudah mula membina penempatan. Kalau Tatar nomad, ini betul-betul nomad saja. Dia tak ada duduk setempat. Yesugei daripada Bapak Temujin. Ini cerita sebelum daripada Temujin. Dialah yang pertama, bukan dia, maafkan saya, Temujin lah yang pertama yang menyatukan Saki Baki, Tatar dan puak-puak nomad yang lain. Kita akan tengok dengan lebih jelas bila mana kita tengok peta ni, dia bezakan Tatar kan. Tatar di sini dan Genghis Khan dan keluarga tadi asalnya daripada Kamak Mongol ini. Jadi kuasa mereka asal di sini. Bila mana Genghis Khan telah mengambil alih ataupun mengisytiharkan kekuasaan Mongol, pada waktu itu dia telah dapat menyatukan suku-suku yang pelbagai ni, tuan-tuan. Suku-suku ni. Nampak di sini Uighur ada? Ni bangsa Turki di sini. Jadi dalam kita melihat dari segi nama Tatar, kalau tuan-tuan perempuan lepas ni baca, jadi kita kena tengok jugalah Tatar itu yang dirujuk oleh Eropah, Mongol, dirujuk oleh Cina juga Mongol, tetapi ada setengah tulisan sejarawan Islam Tatar itu dia merujuk kepada kerajaan Islam, bangsa Turki di sini. Dan kenapa itu terjadi? Dia dah jadi mix up. Sebab lokasi itu, kemudiannya adanya nomad yang berpindah rendah dan sebagainya. Jadi dia dah mix up, dah susah untuk kita kenal pastilah. Jadi disatukan oleh Temujin, maka menjadilah Mongol. Dan hari ini tuan-tuan perempuan, Tatar yang kita sebut Tatar tu ada pula di sebelah mana? Di sebelah keluarga Jochi sebenarnya. Keluarga Jochi, dia tinggal dekat kawasan Rusia tadi saya tunjuk, yang namanya Golden Horde. Di situlah bangsa
yang menggunakan nama Tatar ini, yang hari ini menjadi Tatarstan di bawah kerajaan Tatarstan ini. Kerajaan. Dia ada, yang tadi ni dipanggil Volga Tatar, ni peta ni. Kerajaan Kazan ni, kerajaan kecil yang hijau ni, inilah ketinggalan mereka. Tinggalan daripada Berke, keluarga Berke ni. Yang hari ini, ianya adalah kerajaan Islam Tatarstan. Dia dah jadi republik, dah diiktiraf oleh kerajaan Rusia. Masjid dia cantik ya. Ini adalah Presiden Republik Tatarstan. Ini Rusia dan mereka sudah pun diiktiraf. Ini adalah daripada keturunannya lah. Keturunan Juche. Okey. Keturunan Mongol lah. Keturunan Mongol di bawah anak yang pertama, Juche Berke. Masuk Islam. Itu keturunan tu Islam. Keturunan ni Islam. Itu yang membawa kepada Tatarstan. Jadi Tatarstan ini, itu kata pening tu. Sebab Juche berada di kawasan di mana dia dihantar ke hujung tu. Itu kawasan di mana adanya bangsa Turki, Puak Kipchak. Bangsa Turki itu kemudiannya berkahwin dengan mereka dan penyebab juga kepada akhirnya mereka bersama dan membawa nama Kipchak juga. Jadi walaupun dia orang Mongol, dia juga dah hanya nama Kipchak. Jadi itu yang dipanggil Turko-Mongol. Mereka ini adalah Turko-Mongol. Sedangkan kalau Berke itu dia masuk Islam lebih awal. Yang ramai-ramai masuk Islam apabila kerajaan Golden Horde sudah diwujudkan. Tetapi Berke masuk Islam lebih awal bila dia pergi ke Khurasan, dia bertemu dengan pedagang Islam dan dia nak tahu pasal Islam, akhirnya dia masuk Islam. Jadi itu Berke yang awal. Okey. Boleh lagi Boleh tak boleh, kena boleh jugalah. Okey, jadi kita tengok Mongol makin lama makin besar seperti yang saya sebut tadi. Dan memang Genghis Khan impiannya adalah untuk menawan timur dan barat. Timur adalah China, berada di sebelah selatan mereka. Dan barat, dia tahu di barat kuasa besarnya adalah Baghdad. Jadi kedua-dua ni adalah hajat yang cuba dia buat kerana dia sudah merasakan dia mempunyai kuasa yang lebih besar daripada dua-dua ni. Kalau kita tengok memang betul, Abbasiyah sekadar itu, China pun tidak sebesar mereka, malah telah terpecah menjadi dua. Sedangkan Mongol ketika itu sedang bersatu, suku-suku mereka. Jadi ini antara impian mereka. Dan pertama pertembungannya adalah dengan satu kerajaan bangsa Turki juga yang namanya Khawarizm. Khawarizm ini permulaan kepada laluan untuk dia mula pergi untuk menyerang Baghdad. Kita tengok peperangan satu bandar ke satu bandar, hujan, pergi ke Bukhara, Samarkand, Balkh, satu demi satu dijatuhkan. Dan memang rekodnya agak jelas. Rekodnya menceritakan contohnya seperti di Balkh ini. Hari ini dekat Afghanistan lah. Mereka bila diserang terus bagi hadiah lah. Dia dah tahu dah bahaya. Tu bagi hadiah, berdamai. Jadi mereka ni diterima oleh Genghis Khan, berkumpul untuk dibanci lah sebab dah bagi hadiah. Tapi apa yang jadi? Mereka ditipu dan dibunuh beramai-ramai. Itu kerja Genghis. Begitu juga di Samarkand, di Uzbek. Ni orang Islam semua ni. Samarkand di Uzbek lah hari ni. Bandar besar. Ada sekitar 60,000 orang askar serah diri. Dan dia kata, okey, kita akan tawar untuk bantu Mongol. Tapi mereka juga dibunuh. Imam-imam dan para qadi juga dibunuh. Hanya yang tak dibunuh adalah tukang-tukang dan buruh-buruh saja. Yang diperhambakan sekitar 50,000. Catatan ni semua catatan bernombor, catatan yang jelas. Yang catatan ini juga memang adalah catatan daripada Mongol sendiri. Kemudian di Nesa, kita tengok Nesa. 70,000 lelaki, wanita dan kanak-kanak diikat dan dibaringkan atas tanah. Lalu dipanah mati. Di Nishapur, 70 juta orang yang telah dapat ditawan, 47 mereka
47,000 dibunuh dan tanah diratakan atas mereka. Herat, di Herat, Herat. Ni Herat, 1,6 juta orang dibunuh. Dan begitulah satu demi satu bandar cuba dihancurkan sehinggalah berakhir di Hamadan. Betul? Betul lah. Itu yang ada yang menyatakan 1/4 populasi dunia terbunuh di tangan Mongol. Saya tak pasti. Saya tak jumpa setakat saya baca. Saya tak perasan. Saya tak jumpa. Memang askar dia banyak. Dan antara juga sebab dia dah mula melemah waktu nak melawan Mamluk adalah kerana dia sudah hilang bekalan makanan, dah tak cukup. Jadi dia nak patah balik. Yang ini sultan terakhir Khawarizm, namanya Jalaluddin bin Brno. Jadi mereka hari ini memang dia orang dirikan Tugu ini sebagai satu peringatan lah. Jadi perang terakhirnya adalah perang Parwan di Afghanistan hari ini. Dan dia berjaya sebenarnya kalahkan tentera Mongol pada waktu itu. Dia dah berjaya. Genghis Khan dapat tahu yang askarnya kalah di tangan Sultan Jalaluddin, maka Genghis Khan sendiri yang turun. Jadi orang takut ni. Genghis Khan sendiri yang turun, kejar Sultan Jalaluddin. Tuan-tuan, dia memang kejar sampai dapat. Sultan Jalaluddin melarikan diri sampai ke Pakistan hari ini. Melarikan diri bersama tenteranya, pergi ke Kalabak. Kalabak ni sekarang hari ini Pakistan. Dan kemudiannya terpaksa juga bertempur dipanggil Perang Indus, iaitu di Sungai Indus, tuan-tuan. Ini adalah gambaran dalam catatan Turki jugalah. Catatan Saljuk mungkin. Dalam penceritaan dia bagaimana berlaku gambaran Sultan Jalaluddin merentas Sungai Indus ini. Sungai Indus, tuan-tuan tengok kat Google Map. Maknanya ketika mana nak cuba merentas pun masih dikejar oleh Genghis Khan. Dan Sultan Jalaluddin ada 30,000 orang tentera. Tentera Mongol agak-agak berapa orang? 200,000. Jadi mereka berperang. Dan antara salah satu taktik terkenal kenapa Mongol mudah untuk memerangi ataupun mengalahkan musuh-musuh mereka adalah dipanggil teknik penjepit. Maknanya dia bertentang begini, kemudian dia akan berlawan berdepan dan kononnya nanti dua ni sebahagian daripada mereka akan patah balik. Nampak macam nak kalah. Jadi lawan akan berlawan, mara lagi ke depan. Yang ni pergi mana tuan-tuan puan? Dia menjepit ke tepi. Dan dia mengalahkan daripada sisi. Jadi teknik berlawan ini adalah satu teknik yang cukup terkenal bagi Mongol. Dia banyak kali dia buat macam tu. Dia buat konon-konon dia nak patah balik, tapi rupanya dia datang, dia hendap daripada tepi. Daripada belakang, kadang-kadang dia kiri kanan. Jadi dan itulah kekalahan Sultan Jalaluddin. Dan Sultan Jalaluddin akhirnya dia sendiri sempat melarikan diri. Tuan-tuan rasa dia lari ke mana? Dia lari ke Kesultanan Delhi. Jadi dekat sini kita tengok tadi ada kan Kesultanan Delhi kat sini tadi. Kalau tengok peta, mana peta tadi? Ni. Di sini sudah Kesultanan Islam Delhi di bawah bangsa Tuk. Jadi dia sempat melarikan diri sampai ke Delhi. Ini bangsa Tuk, tuan-tuan, ini pun bangsa Tuk. Tetapi dari segi kekuatan Delhi ini luar biasa, kerana Mongol cuba melawan, tak dapat. Mongol tidak dapat mengalahkan Delhi. Sebab tu dia pergi ke sebelah barat, tapi sebelah India dia tak boleh pergi dah. Ini menarik sebab dia cerita tentang bangsa-bangsa Turki ni. Dan kemudian bergelut antara Turki dan juga Mongol. Ini adalah gambar dalam catatan juga yang mengilustrasi menunjukkan OGD diwariskan sebagai tahta. Tuan-tuan,
biasanya kita mana-mana maharaja pun dia akan memilih anak pertama. Tapi anak pertama kerana isu tadi, isu tentang dia ni anak haram atau tidak, wallahu alam, kerana dia sebenarnya emaknya tu tadi diculik. Jadi bila diculik, tak tahu, takut-takut dia dirogol dan sebagainya. Jadi dia kemudian dapat balik isterinya tu dan dia dilahirkan. Maka tak tahu status dia. Dia Jochi tak dapat. Kenapa tak bagi pada Chagatai? Sebab Chagatai panas baran. Genghis Khan tak nak bagi pada Chagatai. Chagatai panas baran, kasar. Awal-awal lagi dia dah sebut dah pada ayah dia, dia takkan, kalau lantik Jochi dia takkan taat pada Jochi. Jadi dah nampak dia ni kasar, lain macam. Jadi Temujin ataupun Genghis Khan pilih Ogedei. Kenapa dia pilih Ogedei? Sebab dia rasa Ogedei paling sesuai. Dia tak meninggi diri, tak banyak kata clash dengan adik-beradik, orangnya stabil, dia bagi neutral saja. Jadi sebab itulah dilantik yang ketiga. Nak dilantik Tolui masih lagi muda. Jadi Ogedei dinaikkan menjadi yang kedua. Yang kedua sebagai Khan bagi Mongol. Kemudian Genghis Khan dah meninggal atau mati. Ini makam Genghis Khan, tuan-tuan perempuan. Tapi kebanyakan juga kalau kita pergi mana-mana, kadang-kadang pergi tour kan, dia orang tunjuk ni makam Genghis Khan ke apa, kita inquire lah lebih sikit. Sebab makam ni sebenarnya tak ada pun jasad dia. Makam Genghis Khan, sebab tak tahu pun Genghis Khan mati kat mana jasadnya. Yang ada kebanyakannya memorial. Dia sekadar memorial lah. Jadi yang ini di Inner Mongolia, dekat China. Jadi antara tempat tarikan juga dekat China. Tapi Inner Mongolia lah, di sebelah utara. Jadi Mongol Empire yang tadi kita sebut, Abbasiyah sudah tinggal sedikit, kemudiannya Mongol sudah mengalahkan Khawarizm, maka sekarang dia sudah berdekatan dengan wilayah Abbasiyah. Tetapi tuan-tuan puan, sebelum ni pun kita dah sebut, dia tak terus pergi menyerang Abbasiyah, dia pergi melawan dengan Saljuk dulu. Dengan Saljuk dahulu. Sehinggalah Saljuk yang sudah terpecah dan tinggal hanya Kesultanan Rom Saljuk Anatolia hari ini. Ni Ogedei Khan. Ini gambaran lah, adalah cerita-cerita movie pun ada, kartun pun ada. Dan apabila dia ditabalkan, sebelum tu memang bila ayahnya mati, Genghis Khan mati, Tolui kan duduk dekat istana, dekat dengan istana. Jadi Tolui memang dah ambil alih dah urusan tu. Tetapi dia tak menjadi konflik dengan Ogedei, hanya serah pada Ogedei sebab tahu ayahnya dah sebut Ogedei akan jadi pewaris. Jadi apabila Ogedei menjadi pewaris, Ogedei punya tumpuan kali ni dia nak serang Korea, China dan juga Delhi. Tapi Delhi dia tak dapat mengalahkan, hanya dapat Kashmir saja. Sebab tu sampai hari ni Kashmir bergolak kan. Jadi sejarah Kashmir bergolak ni bukan cerita baru. Cerita sejak zaman 1229 ni. Jadi bila kita melihat, kita faham sejarah, kita akan tengok kebanyakan konflik hari ni adalah konflik berlanjutan beratus tahun. Dia bukan boleh semudah kita kata, takkan tak boleh settle kan? Maknanya macam kita umat Islam kena bersatu, akan settle punya. Dia tak semudah itulah. Memang kita patut bersatu. Penyatuan. Memang kesatuan. Dan umat Islam ni sudah kejatuhannya pun antara lain bukan umat Islam sajalah, satu dunia pun. Mana-mana kuasa akan jatuh bila kita berpecah, kita lemah. Dalaman kita lemah. Jadi memudahkan lagi. Yang tadi melarikan diri ke Kesultanan Delhi, Sultan Khawarizmi tadi melarikan diri ke Kesultanan Delhi. Yang ini pun satu tajuk lain nanti kita bincang. Kerana Delhi ini bermula dengan Mamluk, tuan-tuan. Bukan Mamluk Mesir. Ingat tak? Mamluk yang kita sebut Mesir, sebab nama Mamluk itu adalah hamba tentera. Jadi Mamluk, kalau disebut Mamluk, biasa akan sebut Mamluk itu adalah Mesir. Ataupun Mamalik Mamluk. Tapi kalau di sini, kalau mereka yang mendalami tentang Kesultanan Delhi, era pertamanya adalah Mamluk dinasti, bukan Mamluk Mesir. Dia Mamluk di kalangan bangsa Turki yang ada tadi. Memang kawasan ini. Kemudian ada Khilji, kemudian ada Tughluk. Ini antara
sultan-sultan mereka yang terkenal lah. Antaranya Iltutmish. Dan zaman Iltutmish adalah zaman di mana banyak orang melarikan diri daripada serangan Mongol tadi dan menjadi mendapat perlindungan di bawah Iltutmish. Jadi umat Islam di sebelah sini makin ramai, Ruknuddin makin membesar. Ini zaman siapa tuan-tuan? Razia Sultan. Ini Razia Sultana atau namanya Razia Uddin. Dia adalah sultana perempuan pertama dalam Kesultanan Delhi lah. Dia perempuan. Dan zaman dia juga dia mula melantik pemimpin bukan bangsa Tuk. Wallahu alam, saya tak nak sentuh lagi dekat sini apa dia punya strategi dan sebagainya, dan kemudiannya berakhir dengan Muizzuddin. Dan setelah Muizzuddin ini Qutub Mina. Di mana? Delhi. Qutub Mina ini adalah tinggalan siapa? Tinggalan yang namanya Sultan Qutbuddin. Sebab itu Kutub itu Qutbuddin namanya. Qutbuddin Aibak, Minar tu menara lah. Dia yang memulakan Kesultanan Delhi. Yang Iltutmish tu adalah kemuncak lah. Jadi Qutbuddin ini dia panglima satu kerajaan kecil Islam sebelum itu. Mamluk Turki. Jadi sama juga bangsa Mamluk Turki. Ini tinggalan dia. Dan Delhi yang terakhir kemudiannya bertembung dengan Timurid. Siapa ni Timurid ni tuan-tuan? Ini juga bangsa Turki. Timurlen. Ada banyak nama dia. Tapi yang dipanggil sebagai Timur. Tetapi Timur ini dia sudah ada asimilasi Turko-Mongol. Kalau yang ini tadi mereka tidak bersama dengan Mongol. Mereka hanya tempat di mana orang-orang Islam yang lain, terutamanya negara-negara yang telah dijajah ataupun dikuasai oleh Mongol tu, mereka larikan diri ke Delhi. Kemudian Delhi pula bertembung dengan Timur, dan Timur pula di penghujung Delhi, Timur telah menguasai Delhi, dan kemudiannya nanti Timur pula akan tewas di bawah Chagatai. Itu yang pening kan? Pening kan? Timur Asia Tengah ni memang dia banyak kuasa, dia bertukar-tukar, dan nama-namanya pun memeningkan kita sebab dua bangsa Turki dan juga bangsa Mongol ni memang nama-nama dia bukan nama yang kita biasa dengar lah. Jadi bukan nama Arab pula tu, bukan nama Melayu lagilah. Jadi Chagatai ini yang telah mengalahkan Timur, maka muncullah Sultan Babur di bawah Empire Mughal dalam siri kita yang lain. Jadi Razia Sultan ni masuk TV3 kan dulu. Jadi mungkin ada di kalangan kita yang pernah tengok cerita ni. Cerita tentang, memang cerita sejarah, memang ada tambahan sikit. 2016 kalau tak silap saya. Jadi birokrasi Mongol ni tuan-tuan dan puan, dia melibatkan macam-macam bangsa, macam-macam agama. Berbeza dengan mungkin kalau kerajaan yang mungkin dia akan ambil, kalau terutama macam Syiah, memang hanya orang Syiah sajalah. Kalau Mongol, sebenarnya semua agama dia tak kisah. Malah dia berikan jawatan-jawatan tinggi mereka. Jadi orang Kristian ada jawatannya, Islam ada, orang Confucius dan sebagainya. Dan mereka terutamanya di bawah zaman Ogedei adalah yang sangat toleran dengan semua agama. Malah bandarnya itu penuh dengan umat ibadah pelbagai agama. Dan kalau tuan-tuan perempuan ada kesempatan, kita boleh pergi ke Mongolia, kita boleh tengok. Ini adalah model bandar Karakorum yang awal tadi saya sebut sebelum dia dipindah ke Beijing. Model bandar dia nampak tak? Yang ini nomad punya rumah, kemah-kemah. Dan inilah penempatan orang yang sudah bertamadun. Jadi dia ada dua-dua. Dan mereka adalah yang tadi tatar hitam. Dia di tengah-tengah, sederhana. Di sini ada masjid, sini ada pagoda. Jadi gambaran-gambaran itu nak menunjukkan di zaman ini semua dibenarkan. Dan itulah sisi yang lain. Maknanya kita nampak dia ni kejam dan zalim. Tapi dalam masa yang sama, mereka yang berada di bawah kuasa mereka, kuasa Mongol, mereka diberikan kebebasan juga. Masih lagi dah. Islam, Kristian dan sebagainya. Dan inilah
sebahagian menyatakan bandar pertama pelbagai agama yang tersusun. Maknanya semua agama memang ada dia punya wilayah-wilayah mereka sendiri. Jadi model ini ada dekat Muzium Negara Mongolia Ulaanbaatar. Ini lukisan menunjukkan bagaimana keadaan di situlah. Kalau kata Mongolia. Mongolia Ulaanbaatar. Kan. Oh ya. Yeah. Mungkin dia tapi kalau Ulaanbaatar memang Mongolia. Cuma Mongolia tu memang dah terpecah banyak juga bahagian dia bawah di sebelah selatan tu jadi Inner Mongolia bawah China. Timur. Di bawah di bawah dah bukan. 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 Dia dah keturunan dia dah. Dan dia Islam juga. Islam. Jadi dalam tiga beradik ni, tiga-tiga wilayah ini, tiga-tiga ulus ni masuk Islam. Nanti Hulagu dia tak masuk Islam tapi nanti keturunan dia masuk Islam juga. Cuma yang tak masuk Islam kat sini. Yang Yuan. China saja yang tak masuk Islam. Yang dinasti Yuan. Yang lain ada pernah masuk Islam, sebahagiannya memang kekal Islam sampai ke hari ini, sebahagian dah kembali pada Buddha, terutamanya di Hulagu punya lah, keturunan. Dan itu yang menjadikan bagi saya satu takdir yang cukup cantik Allah berikan lah. Penyebab kepada Islam berkembang di China adalah disebabkan Mongol. Sebab Mongol membawa panglima-panglima Islam untuk menjadi gubernur-gubernur di China. Dan mereka memimpin mengikut value yang Islam ajar. Adil dari segi agamanya, diberikan sama rata hak-haknya, kemudian diberikan pendidikan dan sebagainya. Mongol tengok bagus dia ni. Maka diberikan lagi kebebasan, berikan kuasa dan dia membentuk keturunan dan keturunan itu tuan-tuan perempuan, ini antara perkara yang saya suka, cukup bangga untuk ceritakan adalah Cheng Ho. Jadi Cheng Ho daripada keturunan Khawarizm. Khawarizm ini pula keturunan bangsa Turki yang juga berkahwin daripada keturunan Parsi asalnya sebelum tu dan juga Arab. Dan tiga catatan di China yang merekodkan bahawa Cheng Ho tu keturunan akan sampai kepada Saidina Hasan. Jadi bila kita bercerita tentang ni, rekod lain tak dapat mengesahkan, jadi susahlah kan. Tapi rekod Cina, sebab Cina pun kita tahu dia memang menjaga silsilah. Jadi catatan tu menunjukkan nama-nama tu. Kalau tuan-tuan perempuan tengok balik buku saya kan, ada ke? Saya pernah bawa ke buku saya pasal Cheng Ho? Saya ada menulis buku pasal Cheng Ho. Ada kan? Ada, kita letakkan silsilah Cheng Ho tu. Nama atas tu semua nama-nama yang macam ni, bunyi-bunyi macam Temujin, Ogedei ni, sampai ke atas baru nama Arab. Sampai dah dekat tu baru nama Arab, yang mana dalam sebutan Cina lah. Jadi susahlah juga kita hanya mengagak aja bunyi Arab dia tu. Tapi dalam tulisan Cina. Jadi dari situlah keturunan yang kata bangsa Hui di Cina datangnya di sini, daripada sini. Bangsa Uyghur dia bangsa lain pula. Yang masuk Islam di China, tapi dia kadang-kadang dia ada clash juga, dia tak ngam juga dengan Hui. Sebab dia lain, dia punya cara pun lain, bahasa pun lain dan sebagainya. Yang Islam yang datang melalui perang tu di kawasan Uyghur di China. Islam yang datang melalui dagang tu di Guangzhou. Di Guangzhou. Jadi ya Guangzhou lah, sebutan betul dia Guangzhou. Kemudian kalau yang keturunan Cheng Ho, yang itu dia datang sebagai tawanan. Datuknya itu, moyangnya sebagai tawanan. Dan mereka adalah panglima ataupun pemimpin tinggi lah, tertinggi, antara pemimpin tertinggi di Khawarizm tadi yang kita cerita. Jadi itulah takdir yang Allah telah tentukan, di mana sama juga halnya bila kita kembali kepada cerita Mongol, Golden Horde di bawah Jochi tadi, mereka sudah mula menunjukkan untuk berpisah awal daripada
daripada Mongol. Kerana mereka ni, tengok okey, kekalahan Saljuk dekat sini. Nampak ni kekalahan Saljuk. Saljuk telah kalah perang. Dan kemudiannya Saljuk Anatolia pun sudah lemah. Terpecahlah mereka menjadi belik kecil. Nanti muncul Osman. Yang kita dah tengok sebelum ni, Osman dekat sini. Kecil je. Jadi kerajaan-kerajaan kecil tu yang nanti akan bangkit balik. Tak. Mongol bukan. Mongol dia agama apa? Buddha ke? Saya rasa dia punya Tengri pun masih ada lagi. Tengri dia masih ada. Ini gambar lukisan yang menunjukkan bagaimana di kawasan Golden Horde tadi, ada satu kawasan Golden Horde ni, mereka antara yang dekat dengan wilayah Rom. Rom Kristian dekat sini masih ada. Rom di Anatolia dah tak ada. Rom di sini ada lagi. Jadi ketika itu Rom pun diminta oleh Mongol supaya tunduk kepada mereka. Jadi dia pergi bertemu dengan panglima Golden Horde ini yang namanya Baiju, dan digambarkan dalam lukisan sejarah ini di mana Pope tak nak tunduk kepada Mongol. Dia tak nak tunduk. Walau bagaimanapun mereka tidak dapat pun untuk sampai ke Eropah kerana mereka telah sibuk untuk ada isu sesama mereka. Kita tengok batu tu, batu selepas Ogedei mati, arahan datang daripada batu. Sebab apa orang pergi pada batu? Dia ni kira cucu yang paling sulung lah. Istilahnya macam tu. Batu tu duduk dekat tadi Golden Horde. Jadi apa yang terjadi bila ni tuan-tuan tengok dulu 1246 ni Abbasiyah, ini ada Ayubiyah, kemudian ini ada Zinkiyah, kemudian ada Hashashin. Hashashin, tuan-tuan pernah dengar dalam bahasa Inggeris perkataan yang dekat dengan tu? Assassin. Ada buat movie Okey. Nanti kita akan tengok sikit tentang Hashashin ni. Di mana nanti naiknya guyuk Ogedei mati, tetapi guyuk yang naik tanpa disukai ramai. Guyuk. Sedangkan batu, inilah dah mula jadi konflik sesama mereka pula. Batu ni menjadi rujukan ramai kerana dia antara yang orang kata daripada anak pertama, jadi ni cucu sulung lah. Jadi banyak pergi menghadap untuk buat apa-apa keputusan. Dia panggil istilah dia dalam Mongol ni Kurultai, untuk buat satu decision penting untuk perang dan sebagainya lah. Jadi guyuk naik, batu tak puas hati. Apa jadi? Mereka pun bertembung lah, guyuk dengan Ogedei. Dan waktu yang sama, guyuk minta juga Pope tadi untuk tunduk kepada Mongol dengan ayat dia disebut, "From the rising of the sun to its setting, all the lands have been made subject to the great Khan." Jadinya mana-mana tempat kena matahari, tempat dia lah tu. Itu je senang dia punya gambaran. Dia kata tempat dia kuasa. Pope tetap masih tak layan, tapi menjadi pula konflik antara dia dengan batu, di mana batu dengan agamanya masih Tengri waktu itu. Berke dah masuk Islam, tapi Berke belum mengambil alih. Berke masuk Islam. Jadi batu ni dengan agama Tengri, batu dipanggil oleh guyuk datang ke Karakorum untuk bincang, sebab engkau ni nampak macam berkuasa. Sebab Pope tadi pun jumpa engkau. Sepatutnya Pope tu jumpa dia. Jadi dia nak jadi konflik antara dia. Dia panggil supaya datang ke Karakorum. Dramanya lagi, isteri Tolui yang Kristian pergi bagi tahu batu, kata nanti kau akan dibunuh oleh guyuk. Ini kalau tengok movie seronok Jadi guyuk ni pula dalam perjalanan nak bertemu, dia maksudnya dua-dua pergi berjalan, bergerak, bertembung. Dia dah tak tahan dah ni. Tetapi guyuk mati awal sebelum lagi bertembung. Jadi dah mati dulu. Jadi bila mati dulu, apa jadi? Tolui. Bijak tak Tolui? Isteri dia tu
dia recommend Mongke kepada batu, kata biarlah Mongke naik. Jadi yang ketiga, yang keempat, 1, 2, 3, 4. Jadilah yang keempat biar Mongke naik. Dan batu dengan rela hatinya bagi Mongke naik. Dan Mongke ialah menjadi Great Han. Mongke Han ini menjadi Great Han dekat China, dekat Mongol. Dan batu dia tak kemudiannya dia meninggal, Berke ambil alih. Nanti berlakulah pertelagahan antara Berke dengan Hulagu. Sebab nanti dia bergaduh lagi tuan-tuan perempuan. Jadi kita tak payah cerita banyak lah. Sebab nanti pening cerita bergaduh dia. Lepas dia dah bergaduh, anak saudara mara ni, dia bergaduh pula adik-beradik dekat sini. Ya. Sebab Mongke naik, Mongke memberikan Hulagu tempat di sebelah utara. Dia bagi Hulagu di sebelah sini, kawasan yang asalnya kawasan yang berdekatan dengan Karakoram. Kemudian tak lama selepas itu, setahun lepas itu, dia minta Kublai yang jaga kawasan ni, dan Hulagu diarahkan pergi ke Baghdad. Jadi inilah permulaan cerita selepas Khawarizm dah jatuh, dia nak bawa kepada menjajah Baghdad, kawasan Abbasiyah. Jadi berlakulah dua pergelutan juga antara Kublai dan Hulagu. Nanti bersambung lagi, dia bergaduh pula dengan Arik Boka. Jadi ini cerita pergaduhan ni, saya tak nak cerita panjang. Nanti tuan-tuan perempuan pun dah pening dah. Jadi sebelum mereka sampai ke Baghdad, mereka jatuhkan kerajaan Hashashin. Kerajaan apa ni tuan-tuan? Ya, antaranya ialah kerajaan yang sebelum Hashashin pun Hashashin, yang juga dikenali sebagai kerajaan Alamut. Nanti kita akan tengok mereka adalah Syiah Ismailiyah. Syiah ni kecil tuan-tuan. Syiah ni pecahan dia banyak. Jadi mereka mendakwa ini adalah semua khalifah yang terpilih, imam-imam terpilih. Yang 6 ni mereka bersetuju. Lepas daripada 6 mereka terpecah. Jadi Ismailiyah ini datang daripada keturunan Ja'far Sadiq. Yang kalau imam 12, Syiah 12, dia percaya yang seterusnya sepatutnya Musa Al-Qadim. Jadi ni ada nama-nama dia lah. Ni ada pula Nizar Al-Mustansir, ni adalah khalifah Fatimiyah. Yang anaknya Nizar. Kemudian Nizar tak dapat sokongan dekat kerajaan Fatimiyah. Dia melarikan diri ke kawasan yang akan kita bincangkan. Maka mewujudlah Nizari Ismailiyah. Sebab dia lari ke tempat kawasan Ismailiyah. Ismailiyah Syiah. Jadi Ismailiyah Syiah kata, inilah kita punya imam. Jadi dia naikkan Nizar dan mereka menggunakan nama Nizari Ismaili. Pernah menjadi ajaran terbesar Syiah. Kuasa politik Fatimiyah pada kurun ke-10 hingga 12. Saya nak tunjukkan sikit sebelum kita tutup lah. Ia asalnya dibina oleh Syiah Zaidiyah sebenarnya. Kawasan ni yang saya akan tunjuk ni, ada satu istana tuan-tuan puan. Nampak macam tak ada apa kan? Di tengah-tengah gunung ni atas ni, ada satu istana. Dan istana ni dibina oleh Syiah Zaidiyah. Tapi kemudiannya mereka sendiri akhirnya kalah di tangan musuh sesama mereka juga dan ditawan dan dibangunkan oleh seorang yang namanya Hasan As-Sabah. Hasan ini, kawasan ini tak dapat ditakluk pun oleh Saljuk. Khawarizm pun tak boleh takluk. Dan secara geografinya pun kita nampak kawasan ni macam mana mereka boleh buat istana ke atas ni. Tetapi Hulagu dapat menawan istana ni. Yang lain tak menguasai, tapi Hulagu sampai ke atas ni dicari. Jadi Hulagu berjaya menawan istana ni, dan Imam Syiah yang terakhir Nizari ini telah memberikan kepada menyerahkan kunci istana ni kepada Hulagu. Dan kemudiannya imam terakhir tu namanya Ruknuddin pergilah ke Karakoram untuk menghadap Mongke tadi. Tapi dia dibunuh. Macam itulah dia cara Mongol nampaknya. Nampak macam boleh bincang, bunuh. Mongke juga arahkan dalam masa yang sama setelah dia dibunuh, imamnya dia kata bunuh semua pengikut Nizari Ismailiyah. Jadi dari satu segi bagus untuk Sunni lah. Maknanya dibunuhnya Syiah itu kan. Tetapi uniknya tuan-tuan puan, confuse kan? Mongol kata dia dah bunuh semua. Tetapi sampai hari ni masih ada lagi
ajaran Nizari Ismailiyah. Mana datang pula tu? Wallahu a'lam. Mungkin ya sebab takiyah dia yang tinggi, kita tak tahulah. Jadi memang ditulis dekat situ Hasan Sabah Kasr. Ini tinggalan dia tuan-tuan. Ini tinggalannya lah setelah dihancurkan oleh Mongol. Pun masih menampakkan ciri-ciri istana kan di atas puncak tadi. Dan ada lukisan ilustrasi asal yang diandaikanlah berdasarkan fakta sejarah. Bandar itu adalah secantik ini. Dan ini dikenali sebagai Bandar Alamut, Istana Alamut. Istana Alamut. Dan lebih menarik lagi tuan-tuan perempuan, saya suka mencari-cari ini, Lego, permainan Lego. Mengambil inspirasi kisah ini. Ini gambar dalam catatan menunjukkan bagaimana Mongol menawan Istana Alamut. Ini Mongol sedang melawan. Dan dalam game ataupun permainan Lego ni, Prince of Persia. Ada juga movie Ada movie Oh, saya ni jenis tak tengok movie jadi tak tahu ini gambaran Istana Alamut. Jadi nak main tak ada masalah lah, bagi saya main-main lah. Cuma yang pentingnya kita ceritakan kisah ni. Maksudnya kisah ini kisah Istana Alamut di bawah kerajaan Syiah Ismailiyah. Syiah Nizari Ismailiyah. Yang saya tahu, mereka juga dikenali sebagai Hashashin. Ataupun dikenali sebagai The Assassins. Dijadikan games juga dalam PlayStation. Ada movie juga Jadi kalau nak faham cerita ni, bolehlah tengok movie. Saya tak sempat nak tengok. Dan tim Ubisoft yang buat game ni, tim Ubisoft ni, dia sendiri mengatakan game ini dibuat berdasarkan novel Alamut, karya Vladimir Bartol 1938, berdasarkan kisah Hasan As-Sabah. Jadi kisah Syiah Nizari tadi. Oh, saya boleh tengok, tapi kita tak main game, kita tak tengok movie sangat. Jadi tak adalah tahu, cuma tahu ada rupanya. Jadi 2018 ada game yang lebih maju yang dah menggunakan nama Hashashin, secara jelas menggunakan nama Hashashin, yang boleh main dekat mobile sekalipun. Dan senjata utama yang dipaparkan dalam ini memang itulah senjata yang digunakan oleh Hashashin, kerana itu adalah senjata Parsi dan juga campur India. Ini senjata Shamsir nama dia, main weapon, dan juga Haladi. Satu lagi kerambit dua mata ni. Jadi dia ada berdasarkan sejarah sedikit, tapi adalah dia ubah-ubah sedikit lah dalam game. Cerita saya tak pastilah. Dia kata warrior tu daripada Spain. Jaga raja ya. Menarik lah. Siapa yang dah tengok filem tu boleh buat review sikit kaitkan dengan cerita, apa ada perbezaan dia ataupun persamaan dia. Mana yang ni? Syiah ni. Yang ni tak ada. Ada. So dalam cerita tentang boleh kita katakan susah nak sebut sebagai mazhab Syiah, sebab ada pandangan yang mengatakan ni memang sesat, tolak terus kan. Ada pandangan mengatakan selagi dia masih lagi beriman kepada Allah, dia, sebab kita pun menerima dia untuk melakukan ibadah haji, jadi dia adalah sebahagian daripada Muslim juga. Jadi pandangan tu berbeza. Dan bila cerita tentang Syiah tu sendiri pun, nak mentafsirkan Syiah ni pun ada tiga pandangan juga. Satu mengatakan Syiah ni adalah Syiah daripada kelompok Ali kan, yang bersama dengan Ali, di mana mereka buat
pertemuan dengan Muawiyah, dan dia ni adalah penyokong Ali yang memang dia nak minta supaya mengambil tahta, bukan berbincang macam tu, kan. Yang Khawarij memang lagi tak puas hati, jadi dia keluar. Lepas tu yang kedua, ada pula pandangan yang mengatakan mereka ini adalah daripada adanya Yahudi. Siapa nama dia? Allahumma salli ala Muhammad. Ada peranan Yahudi yang mengadu domba, yang menyebabkan berlakunya pertelagahan antara sahabat. Allahumma salli ala Muhammad. Saya ingat saya nama dia. Bila banyak Abdullah bin Sabah. Jadi Abdullah bin Sabah. Dan satu lagi saya kena semak balik. Saya tengok ada 3 pendapat. Jadi kalau kita pasal Syiah tu macam itulah, sama juga berbalik pada kita punya soalan minggu lepas, boleh tak makan sembelihan Syiah ni. Jadi pandangan pun terpecah dua juga. Satu kata boleh dengan alasan dia masih lagi beriman kepada Allah SWT. Jadi dia menyebut nama Allah lah. Jadi yang akidah dia yang lain tu dia tak menjadi orang kata itu adalah tambahan dia, sama seperti mana macam Ahlul Kitab, dia percaya pada Allah tapi ada tambahan 3 lah, ada lagi 2 lah dan sebagainya. Yang itu pun dibenarkan makan. Jadi pandangan tu boleh. Ada pandangan yang menyatakan tak boleh langsung kerana dia dah dalam kategori sudah terkeluar dari Islam. Jadi yang itu perbincangan tentang Syiah lah. Nanti kita akan cerita Syiah next class, InsyaAllah. Okay, saya nak tutup dah ni, walaupun sebenarnya ada lagi 10 slide. Kita tutup yang ini. Gambaran kota Baghdad yang dipanggil sebagai Madinatus Salam, itu bulat macam ni tuan-tuan puan. Dan ilustrasi yang dibuat oleh designer 3D tunjuk beginilah umpamanya bandar Baghdad, yang mana bandar ini telah dihancurkan oleh Mongol yang tidak ada sisanya pada hari ini. Jadi kita tak nampak. Bandar Nizari tadi pun ada sisa, yang ni langsung tak ada dah. Tak ada sisanya. Dan selepas dikalahkan Nizari, baru dia pergi ke Baghdad. Selepas dia kalahkan Syiah tadi, maka Mongol mula menyerang Baghdad. Dan berapa lama dia menyerang? Dia menyerang dari luar. Selepas 40 hari baru dia nak berunding. Biasanya dia berunding dulu, tapi ini diserang dulu baru dia nak berunding. Kemudian kita akan, kita akan sambung sedikit nanti sebelum saya masuk ke Syiah. Sebab dia ada kaitan dengan Syiah juga, jadi dia bersambung lah. Jadi cukup setakat ni. Kota Baghdad yang merupakan kota yang cukup unggul, dan inilah juga yang dikatakan sebagai zaman yang cukup menyedihkan kerana kita punya rekod-rekod sejarah hilang, ilmu-ilmu kita banyak hilang, rosak, ulama-ulama yang dikenali banyak yang hilang. Jadi yang tersisa kat kita adalah salinan-salinan. Maknanya muncullah kita di zaman itu sudah mengangkat ilmu tu. Zaman sekarang printing. Kalau kita ada simpanan, okey. Zaman dulu simpanan dia salinan tangan. Jadi salinan tangan tu sudah tersebar, menyebabkan sebahagian pada ilmu itu masih ada sehingga hari ini. Para ulama ni tuan-tuan puan, dia bukan zaman macam kita. Kita zaman dah moden ni pun nak menulis 10 kitab pun tak dapat. Mereka tulis sampai beratus, 400, 200, bagaimana mereka habiskan masa untuk menulis kitab-kitab tu. Tapi kitab-kitab tu yang tertinggal kat kita mungkin tersisa 10 je. Mungkin 20 je setiap orang. Wallahu a'lam. Jadi kita mendoakan supaya dengan kita cerah dan celik tentang sejarah ni, menyebabkan kita lebih serius untuk mengambil apa tinggalan-tinggalan yang baik tu. Termasuklah ilmu yang didatangkan kepada kita. Sebab ilmu-ilmu ni antara kekuatan yang dijaga adalah seperti mana disiplin ilmu hadis. Dia ada sanad dia. Dan sanad itu bila terputus menyebabkan berlakunya ada isu-isu, boleh percaya ke tak, siapa penulis ni dan sebagainya. Jadi perkara yang sama juga jika dijaga dalam disiplin sejarah, menyebabkan kita mendapat sumber cerita yang lebih baik. Macam dia berangkai, bersambung. Tetapi bila terjadi kejadian macam ini, banyak yang terputus. Maka disebabkan itulah pembacaan terpaksa kita baca banyak untuk kita dapatkan gambaran secara yang lebih neutral lah. Maksudnya bukan satu saja.
Dan kerja itu bukan kerja saya pun tak mampu nak buat semua, jadi kerja kita bersamalah. Jadi apa yang saya sampaikan mungkin banyak lagi kurangnya. Tuan-tuan perempuan kalau baca, jumpa, maka tambahkanlah ilmu tu dan kongsikan kepada yang lain. Kerana akhirnya, tak lain tak bukan, ilmu itu saja yang boleh mencelikkan kita. Dalam apa jua, dari segi agama ataupun kehidupan dunia ni dan juga akhirat. Jadi insya-Allah semoga memberi manfaat. Kita tangguhkan dulu. Kita jumpa lagi pada pada 2 minggu lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.